Petua kerana membenarkan saya membahas rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023. Dato' Timbalan Yang Di-Pertua, kita sebagai pengubah undang-undang mesti sedar, kita hanya mengubah undang-undang apabila terpaksa dan diperlukan kita mengubah undang-undang. Kerana setiap undang-undang itu mempunyai kuasa ke atas setiap rakyat Malaysia. Dan undang-undang ini menafikan hak kebebasan seseorang itu. Dan dalam banyak perkara, pendidikan adalah lebih baik daripada undang-undang. Kerana kalau seseorang itu sudah dididik dan dia berpegang kepada prinsip dan ajaran yang telah diajar kepada dia, dia akan mematuhi peraturan itu kerana ia menjadi sebahagian daripada cara hidup dia. Tapi kalau seseorang itu mematuhi undang-undang semata kerana nak mematuhi undang-undang, dia akan melakukan kesalahan apabila tidak ada pegawai-pegawai yang menguatkuasakan undang-undang tersebut. Dan saya menyokong bil rang undang-undang ini kerana ia merupakan satu undang-undang kawalan. Itu mesti caranya, bukan undang-undang mutlak seperti yang diwawakan dan disokong ramai GEG itu. Undang-undang itu undang-undang mutlak, tak boleh merokok langsung. Itu tidak akan berjaya. Bagi saya dalam isu merokok ini, teguran rotan dari guru besar untuk anak-anak muda sudah mencukupi. Kalau kita menjadikannya satu undang-undang, bayangkan akibat psikologi ke atas murid-murid yang merokok. Polis menangkap mereka. Dan juga ada lagi banyak keburukan kalau kita ada GEG. Kalau ada sesuatu undang-undang, pihak polis mesti melaksanakannya. Polis ada banyak lagi kerja. Kita tahu pada masa sekarang, polis pun tidak dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dengan kes-kes yang lebih penting atau lebih serius. Dan kita tahu kalau undang-undang itu terlalu itu undang-undang mutlak, ia akan berlaku rasuah dan juga ia akan menyebabkan disrepute of the law. Orang tak akan menghormati undang-undang itu kalau undang-undang itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Kita sebagai pengubah undang-undang, kita mesti memastikan undang-undang menjadi didaulatkan, dihormati dan diikuti oleh semua rakyat Malaysia. Saya bagi satu contoh, undang-undang Saman Jalan Raya. Di negara Malaysia ini sudah menjadi satu undang-undang yang tidak dihormati. Kita ada berjuta-juta saman yang tidak dibayar. Dan pihak penguatkuasa tidak dapat melaksanakan penguatkuasa atau membawa kes-kes ke mahkamah. Setiap kali untuk menggalakkan mereka membayar, diskaun diberikan. Bagi mereka yang mematuhi undang-undang, mereka tidak akan patuhi undang-undang lagi. Mereka akan menunggu satu hari di mana ada diskaun diberikan. Inilah satu jenis bringing disrepute to the law. Kalau undang-undang rokok ini kita tak dapat laksanakan dengan baik, ia juga akan membawa disrepute to the law. Tadi saya sudah bagi contoh dengan undang-undang berat seperti dadah ini. Sungguh pun hukuman yang berat, kita ada secara rasminya ada 137,000 penagih dadah. Dan mengikut anggaran NADA, kita setiap penagih yang berdaftar dengan kerajaan ada 7 lagi yang tidak berdaftar. Maksudnya kita ada lebih kurang 1 juta penagih dadah di Malaysia. Bayangkan kalau kita
ada undang-undang merokok yang mutlak ni. Saya rasa samalah dengan tadi saman jalan raya itu. Berjuta-juta saman tak dibayar, kita tak ada kebolehan untuk mendakwa mereka di sana. Tak akan berluasalah rasuah di Malaysia yang sudah memang teruk sekali pada masa kini. Saya nak tanya semua mereka yang rasa kita mesti hukum mereka yang merokok ni. Mana antara kita yang tak pernah melanggar peraturan undang-undang atau ajaran agama? Bukan semua yang baik boleh dijadikan undang-undang. Kerana kita semua makhluk yang lemah. Kita semua buat salah. Janganlah hukum yang tak perlu. Ajarlah, tegurlah, mintalah mereka balik ke pangkal jalan. Oleh yang demikian, saya rasa ini undang-undang yang harus disokong oleh semua dan bukan hendak meneruskan undang-undang GEG ini. Akhir sekali, memang saya tidak sokong. Saya sokong matlamat GEG, tetapi saya nampak banyak keburukan dan kelemahan GEG ini. Dan oleh itu saya sokong rang undang-undang yang sekarang dibentangkan di depan kita. Tapi saya ada pandangan tentang pandangan sama ada undang-undang GEG adalah melanggar artikel 8, perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Dengan hormatnya, saya tidak bersetuju dengan pandangan yang telah diberikan oleh Aegis Chambers. Reasonable di bawah artikel 8, reasonable classification or discrimination adalah dibenarkan. Saya tak payah berhujah lanjut. Kalau kita baca artikel perkara 8(2) pun dinyatakan beberapa perkara yang tidak boleh kita bedakan. Kalau saya dibenarkan membacanya, tetapi age is not one of them. Saya akan habis dengan pembacaan ini. Di bawah artikel 8(1), all persons are equal before the law and entitled to the equal protection of the law. Artikel 2 ini di mana dinyatakan dengan jelas age is not one of them. Except as expressly authorized by this constitution, there shall be no discrimination against citizens on the ground only of religion, race, descent, or place of birth in any law relating to acquisition, holding, or disposition of property, or the establishment or carrying on of any trade, business, profession, vocation, or employment. Dengan jelas di sini, umur itu tidak dinyatakan. Maksudnya dalam perkara-perkara ini, kalau umur dilibatkan, ia tidak melanggar undang-undang. Tapi itu saya tak akan pergi ke akademik. Yang saya hanya mengatakan reasonable classification boleh dibenarkan di bawah undang-undang kita. Itu saja. Terima kasih, Dato' Timbalan yang dipertua. Baik.